Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Azrul Amila Amir. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Degil dan enggan mohon maaf. Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu hari ini tetap mempertahankan kenyataan kontroversinya. Beliau tetap mengagungkan Muhammad Indra dan pengganas komunis yang menyerang dan membunuh 25 anggota polis dan keluarga mereka dalam peristiwa Bukit Kepong sebagai hero sebenar kemerdekaan negara. Mat Sabu dengan angkuhnya menegaskan beliau tidak akan meminta maaf kepada rakyat kerana mendakwa yakin apa yang diperkatakan bersandarkan kajian dan analisisnya. Muhammad Indra adalah pejuang kemerdekaan. Itu tafsiran saya, mereka bekerja bagi pihak British. Dan polis bila-bila pun terkorban, dikorban, berkorban. Karena mereka ikut dasar pemerintah yang menguasai mereka pada waktu itu. Namun, sama ada benar mengikut kajian yang dibuatnya atau mengikut pendapat peribadi yang turut tidak disenangi sekutunya, hanya yang celik sejarah mampu menilai secara waras. Mat Sabu juga berkata akan menemui pengerusi DAP Kapal Singh yang mendesak beliau menarik balik kenyataannya. Malah, beliau sedia disiasat polis ekoran laporan yang dibuat NGO dan rakyat. Belum ditetapkan tarikh dan saya akan bekerjasama dengan polis. Cuma saya diberitahu melalui kawan saja bahawa saya akan disiasat di bawah seksyen, saya tak ingat. Mungkinkah ingatan beliau terhadap pengorbanan pejuang kemerdekaan itu sekabur frasa "saya tak ingat" yang sering keluar dari mulut beliau? Bagi menilai secara telus, kita imbas kembali sebahagian petikan ucapan Mat Sabu berhubung isu berkenaan. Tapi kita lihat cara yang dibuat itu memang banyak yang tak kenal. Bila hari mereka nanti tunjuk oleh Bukit Kepong. Bukit Kepong polis itu polis British. Seorang Bukit Kepong sudah mereka. Ketuanya Mat Indra, Melayu. Tetapi semua sejarah itu ditutup. Dia tak tulis buat bintang tulis itu no. Ucapan itu dibuat dalam satu ceramah di Tasik Gelugur, Pulau Pinang pada 21 Ogos lalu. Apa yang dilakukan Mat Sabu adalah satu cara untuk meraih undi dan populariti mudah. Menurut tokoh sejarah Tan Sri Aziz Tapa, tindakan Mat Sabu sangat memalukan negara dan boleh mendatangkan huru-hara di kalangan rakyat. Sejarah sebenarnya tidak boleh diperkotak-katikkan dan diubah sesuka hati. Saya fikir elok jugalah dia mengaku salah, bukan dia terlupa. Dia ingat tu, mana boleh terlupa. Takkan perkara menjadi itu boleh terlupa. Dia patut mengaku salah dan minta maaf pada masyarakat Malaysia. Bercakap di Jasin, Tan Sri Aziz mahu pendidikan sejarah diterap hingga ke peringkat yang lebih tinggi. Ini bagi membolehkan sejarah sebenar dapat diketahui dengan jelas bermula peringkat akar umbi. Bukan tu. Jadi perkara-perkara yang macam inilah mesti dikaji, disiasat supaya kita mempunyai sejarah yang betul dan dapat memajukan negara ini daripada sejarah yang kita kaji itu. Beliau turut mencadangkan pertemuan pakar-pakar sejarah bagi membolehkan satu jawatan kuasa khas ditubuh untuk mengkaji susur galur sebenar sesuatu kejadian yang berlaku. Sementara itu, pendidikan sejarah negara perlu dilanjutkan ke peringkat institusi pengajian tinggi awam IPTA dan universiti. Ia bertujuan mendidik dan membentuk pemikiran pelajar bagi mengelak fakta sejarah dipesongkan oleh golongan tertentu. Pemegang amanah Yayasan Satu Malaysia Tan Sri Lee Lam Tai berkata, pelaksanaan itu penting supaya generasi hari ini menjiwai semangat kenegaraan dan kepribadian bangsa. Dengan adanya pendidikan sejarah di peringkat universiti ataupun institut pengajian tinggi di negara kita, ini akan memberikan ini peluang ini kepada golongan kurang memahami ataupun kurang yakin dengan itu sejarah
diberikan kesempatan untuk memperkukuhkan itu lagi fahamannya. Tan Sri Lee berkata demikian kepada RTM ketika mengulas isu perlukah sejarah pendidikan negara dilanjutkan ke peringkat tertinggi yang dicadangkan banyak pihak. Ia ekoran kenyataan oleh Timbalan Presiden PAS Muhammad Sabu atau Mat Sabu berhubung tragedi Bukit Kepong. Di zaman negara mula mencapai kemerdekaan, tiada feri besar yang disedia untuk membawa penumpang ke tanah besar. Dengan menggunakan bot kecil, beberapa pemuda di zaman itu tanpa merasa takut di lambung ombak mengharungi gelombang antara 4 hingga 5 jam untuk sampai ke daratan tanah besar Semenanjung. Semuanya kerana tekad untuk sama-sama meraihkan sambutan kemerdekaan di Alusta ketika itu. Itulah antara pengalaman yang diceritakan oleh Adnan Muda atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Nan, 71 tahun, kepada kru jejak tokoh merdeka ke rumahnya di Kedawang, Langkawi. Untuk memastikan mereka tidak terlepas daripada menyertai upacara sambutan kemerdekaan pada malam 31 Ogos di Padang Kot berhadapan Masjid Zahir, mereka terpaksa bertolak daripada Langkawi sehari lebih awal. Tapi pada malam itu, semangat rakan-rakan kita daripada Langkawi cukup mengagumkan. Semangat juang yang ada pada mereka tak dapat dilahirkan dengan kata-kata, kerana semangat inilah sebagai satu daripada perjuangan mereka telah berhasil menghambat penjajah daripada tanah air ini. Sebagai seorang pendidik, Cikgu Nan sentiasa menanam semangat cintakan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Katanya, dengan ilmu sahajalah kita dapat berjuang mempertahankan maruah diri, bangsa dan agama serta mengisi kemerdekaan tanah air tercinta. Pada masa dulu, ramai pemuda-pemuda berjuang tidak minta balasan. Berjuang dengan cara betul-betul ikhlas. Kerana perjuangan itu hanya matlamat untuk kemerdekaan saja.